Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberikan kesempatan, ruang dan waktu untuk kita bersama-sama pada hari ini dalam ruangan tazkirah pada hari ini. Dan saya ingin merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada Kelab Kidurong Bintulu kerana memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan pada hari ini untuk sama-sama kita berkongsi bagaimana cara sambutan dan persiapan Aidilfitri yang sebenar menurut Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan dengan pelbagai amalan, dan amalan tersebut tuan-tuan dilipat kali gandakan pahalanya kalau kita melakukan dengan sempurna dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, kita sedang berhadapan dengan ujian yang sangat besar yang bukan sahaja melanda kepada negara kita, bahkan di seluruh dunia. Pandemik COVID-19 yang telah meragut banyak nyawa, yang telah menyebabkan kematian banyak nyawa di seluruh dunia. Sebab itu tuan-tuan, ujian tersebut kita perlu berhadapan dengan sebaik mungkin berdasarkan apa yang telah disarankan oleh pihak berkuasa untuk sama-sama kita mencegah penularan wabak tersebut. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, ia tidak mematahkan semangat kita untuk beribadah pada bulan yang mulia ini. Bahkan walaupun ditimpa ujian tersebut, maka sepatutnya tuan-tuan, semangat untuk kita beribadah pada bulan Ramadan ini semakin berkobar-kobar, semakin kuat azam dan semakin kuat azam kita untuk beribadah pada bulan yang mulia ini. Sebab itu 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini tuan-tuan, masih ada ruang sebenarnya untuk kita memperbaiki amalan kita. Termasuklah puasa kita, masih ada ruang kita memperbaiki. Kalau ada amalan dalam kita berpuasa yang masih ada kurangnya, maka perlu kita perbaiki di 10 Ramadan yang terakhir ini. Kemudian lagi bacaan Al-Quran. Pastikan tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita telah mengkhatam 30 juzuk bacaan Al-Quran pada bulan yang mulia ini. Kemudian Qiyamul Rasulullah dan para sahabat 10 malam terakhir inilah sebenarnya merebut peluang yang sedaya mungkin untuk melakukan Qiyamul pada malamnya. Sebabnya tuan-tuan, salah satu yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat berjumpa, menikmati malam Lailatul Qadar itu. Kemudian amalan-amalan lain yang boleh kita rebut juga sebenarnya tuan-tuan, iaitu sedekah dan sebagainya. Itu sama-sama yang kita rebut peluang sementara kita masih berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada hari ini sebagaimana saya sebut tadi, kita kongsi sedikit berkenaan dengan persiapan dan cara sambutan Aidilfitri yang sebenar menurut Islam. Pastinya tuan-tuan, sambutan Aidilfitri pada tahun ini agak berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk melakukan persiapan bagi menyambut Aidilfitri berdasarkan panduan yang diberikan oleh Islam. Aidilfitri tuan-tuan merupakan hari kemenangan kepada umat Islam, dan kemenangan itu dizahirkan dalam bentuk kegembiraan
apabila masuknya 1 Syawal, setelah kita melakukan amalan puasa sebulan Ramadan dan amalan-amalan lain dalam bulan Ramadan. Saya kira sekarang barangkali ada di kalangan kita yang sedang melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut Aidilfitri, seperti menyediakan biskut, kuih muih, persiapan baju raya, menghias rumah dan sebagainya. Itu masih boleh kita lakukan tuan-tuan untuk menyambut Aidilfitri ini, tapi hendaklah dilakukan dalam keadaan bersederhana dan tidak melampau-lampau. Lakukan atas kemampuan kita, tambah lagi dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang. Maka sepatutnya kita melakukan persiapan tersebut dalam keadaan yang bersederhana. Sebab itulah dianjurkan oleh Islam. Tapi apa yang lebih penting tuan-tuan, bagaimana cara kita nak menzahirkan kegembiraan pada hari raya, terutama pada 1 Syawal kelak. Antara yang boleh kita lihat tuan-tuan, pertamanya zakat fitrah. Selain daripada kita diwajibkan puasa sebulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Bagi siapa yang belum menunaikan zakat fitrah, maka ia hendaklah ditunaikan waktunya sehinggalah selewat-lewatnya sebelum solat sunat Aidilfitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis an Ibn Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratin lis-shaim min al-laghwi war-rafas wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fa iza sadaqatun min sadaqat. Satu hadis menyebut daripada Ibn Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang mengerjakan puasa daripada perkataan dan perkataan sia-sia dan perkataan yang buruk, serta untuk menjadi makanan kepada orang-orang yang miskin. Oleh itu siapa menunaikannya, iaitu menunaikan zakat itu sebelum solat hari raya, maka jadilah ia zakat fitrah yang diterima. Tapi siapa yang menunaikan selepas daripada salat sunat hari raya, maka jadilah ia sedekah biasa seperti sedekah yang lain. Maka tuan-tuan, sama-sama kita beringat, sama-sama kita menunaikan zakat fitrah itu secepat mungkin. Takut kita terlupa kelak. Zakat fitrah kalau kita di Sarawak, kadarnya RM7 seorang. Bagi ketua keluarga, bagi suami ataupun ketua keluarga, maka hendaklah membayar orang-orang di bawah tanggungannya. Bayarlah kepada amil-amil yang telah dilantik oleh tabung Baitul Mal Sarawak. Tapi tuan-tuan, kita juga boleh bayar dalam keadaan sekarang ini. Kita boleh bayar melalui dalam talian. Boleh rujuk laman web tabung Baitul Mal Sarawak untuk mengetahui bagaimana cara untuk kita membayar secara dalam talian. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan kita membayar zakat fitrah itu, ia akan mengembirakan orang-orang yang layak menerima zakat tersebut pada hari raya nanti. Itu yang pertama. Keduanya tuan-tuan, apabila kita telah mengetahui bilanya hari raya Aidilfitri 1 Syawal, maka kita disunatkan untuk melaungkan takbir pada malam hari raya sehinggalah sebelum solat sunat Aidilfitri. Sama ada di masjid, di surau, ataupun dalam keadaan sekarang tuan-tuan mungkin tidak ada masalah, dan sebenarnya pun dianjurkan untuk kita bertakbir di rumah-rumah. Kita dianjurkan juga bertakbir di rumah masing-masing. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, tahun ini semua rumah-rumah orang Islam, takbir itu bergema di setiap rumah orang Islam, menghiasi rumah orang Islam pada malam hari raya dan pagi raya. Biar kita bertakbir satu keluarga, dengan ayahnya, isterinya, anak-anak bertakbir sama-sama, menghiasi malam raya tersebut dengan ucapan-ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim,
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, iaitu puasa, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dan atas petunjuk kepada kamu supaya kamu bersyukur. Ulama berkata ayat ini merujuk kepada walitukabbirullah, iaitu hendaklah kamu mengagungkan Allah, merujuk kepada takbir hari raya. Maka tuan-tuan, sama-sama kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan takbir tersebut. Mudah-mudahan tuan-tuan itu sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan kegembiraan kita dengan ucapan takbir tersebut. Dan ucapan takbir tersebut tuan-tuan sebenarnya sangat mudah. Kita biasa dengan lafaz takbir tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ucapan takbir itu diulang-ulang, dilafazkan dengan tanda untuk kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya tuan-tuan, pada pagi hari raya kita disunatkan untuk mandi hari raya. Kita disunatkan untuk mandi pada pagi tersebut sebelum kita menunaikan solat sunat Aidil Fitri. Ali bin Abi Talib pernah ditanya tentang mandi. Adakah diharuskan mandi setiap hari? Maka jawab Ali bin Abi Talib, tidak diharuskan melakukannya. Namun dia berkata mandi yang diharuskan ialah mandi pada hari Jumaat, hari Arafah dan hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri. Maka kita disunatkan mandi pada pagi tersebut, mandi sebagaimana macam mandi wajib, tapi niat yang berbeza. Kita niat mandi sunat Aidil Fitri. Keempatnya tuan-tuan, kita sebut bahawa hari raya adalah hari untuk kita menzahirkan kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya dalam bentuk pakaian. Kita dianjurkan, disunatkan untuk memakai pakaian-pakaian indah yang cantik pada hari tersebut. Sama ada kalau kita ada pakaian yang baru, maka gunakan pakaian baru, ataupun kalau tidak ada tuan-tuan, kita boleh pakai pakaian yang sedia ada, yang indah, yang cantik pada hari tersebut, sebagai tanda bentuk kegembiraan kita pada hari raya. Tetapi pakaian tersebut pastikan tuan-tuan hendaklah yang tidak menjolok mata, yang menepati syariat Islam, yang menutup aurat dengan sempurna. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, aku lebih menyukai pakaian yang terbaik yang dimilikinya pada hari-hari, iaitu pada hari Jumaat, pada hari raya, dua hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri, dan ketika berada di tempat majlis seperti majlis perkahwinan, maka hendaklah dia memakai baju yang bersih dan memakai wangi-wangian. Itu kita boleh rujuk dalam kitab karangan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kelimanya tuan-tuan, antara persiapan ataupun cara untuk kita menyambut Aidil Fitri ialah pada pagi raya kita disunatkan untuk makan sedikit sebelum kita menunaikan solat sunat Aidil Fitri. Ini bertujuan sebenarnya untuk membezakan di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sebab satu Syawal kita diharamkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Maka pada pagi tersebut disunatkan untuk kita makan dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya Nabi akan makan kurma dalam jumlah yang ganjil pada pagi tersebut. Tapi barangkali dalam konteks kita tuan-tuan, kita boleh makan apa sahaja sebenarnya, termasuklah hidangan yang biasa disediakan oleh umat Islam di Malaysia, sama ada rendang, ketupat, dan macam-macam lagi hidangan yang lain. Kita mengambil sunnah makan pada pagi hari raya tersebut sebelum kita menunaikan solat sunat Aidil Fitri. Yang keenamnya tuan-tuan, kita disunatkan untuk solat sunat Aidil Fitri pada pagi tersebut.
antara kita sebut syiar yang terbesar pada hari raya adalah melaksanakan salat sunat Aidilfitri sebanyak 2 rakaat bagi umat Islam. Walaupun tuan-tuan ia dihukumkan sunat, tetapi kegembiraan Aidilfitri itu tidak akan bermakna kalau tidak dizahirkan kesyukuran tersebut dengan menunaikan salat sunat Aidilfitri 2 rakaat. Maka sama-sama tuan-tuan kita rebut ruang tersebut, sama ada orang dewasa, orang tua, kanak-kanak, ibu bapa, remaja dan sebagainya, maka semua di antara kita disunatkan untuk solat sunat Aidilfitri, kecuali yang uzur lah, kecuali wanita yang uzur. Tapi bagi yang tidak ada keuzuran tersebut, maka disunatkan untuk solat sunat Aidilfitri. Jangan disebabkan dengan kesibukan persiapan hari raya sehingga kita terlepas menunaikan solat sunat Aidilfitri tersebut. Ketujuhnya tuan-tuan, pada hari raya kita disunatkan untuk saling mengucapkan tahniah dan doa di antara satu sama lain. Apa yang menjadi amalan salafus salih dan kita meladani mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dinukilkan oleh Jubair bin Nufair radhiyallahu an, katanya apabila para sahabat Rasulullah bertemu di hari raya, sebahagian mereka saling mengucapkan kepada yang lain, taqabbalallahu minna wa minka, yang bermaksud semoga Allah menerima amalan kami dan amalanmu. Taqabbalallahu minna wa minka. Itu yang menjadi amalan salafus salih, ucapan yang terbaik yang kita ucapkan pada hari raya. Ataupun mungkin boleh juga tuan-tuan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Barangkali dalam suasana hari raya pada tahun ini tuan-tuan, mungkin agak terhad untuk kita berjumpa dengan rakan-rakan, saudara mara dan sebagainya, maka ucapan tersebut boleh kita ucapkan melalui teknologi sekarang, seperti telefon, Skype, WhatsApp dan sebagainya, sebagai tanda kegembiraan kita mengucapkan tahniah dan doa kepada orang lain sempena dengan hari raya Aidilfitri ini. Kemudian tuan-tuan, ke-8, jangan lupa tuan-tuan, selepas kita puasa sebulan Ramadan, kita disunatkan untuk puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Bermula daripada 2 Syawal sehingga hujungnya dalam masa tersebut tuan-tuan, kita disunatkan untuk mengambil 6 hari untuk berpuasa dalam bulan Syawal. Ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan sangat besar apabila kita menunaikan puasa 6 hari itu selepas kita puasa selama sebulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamiddah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu diiringi dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olahnya dia telah berpuasa selama setahun. Bayangkan tuan-tuan, ganjaran yang sangat besar ya Allah Subhanahu wa taala sediakan kalau kita puasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, seolah-olahnya kita pahalanya sepanjang tahun kita telah berpuasa. Itu antara tips-tipsnya tuan-tuan, bagaimana kita nak menyambut Aidilfitri mengikut panduan yang telah digariskan oleh Islam. Di samping itu tuan-tuan, saya ingin nak sama-sama berpesan supaya sedaya mungkin untuk kita mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang menyalahi adab-adab sambutan Aidilfitri yang tidak sepatutnya kita lakukan. Antaranya tuan-tuan, tidak solat sunat Aidilfitri. Kadang-kadang lantaran kesibukan menyediakan persiapan untuk Aidilfitri, ataupun ada di kalangan mereka yang
tidur lewat pada malamnya dengan menonton televisyen, rancangan-rancangan menarik sehingga bangun lewat pada keesokan harinya dan terlepas peluang untuk solat sunat Aidilfitri. Itu sepatutnya sedaya mungkin untuk kita elakkan. Sepatutnya pada pagi Syawal itu kita bangun awal pada subuhnya, kemudian kita bersiap untuk solat sunat Aidilfitri. Kemudiannya tuan-tuan, kebiasaannya hari raya ini kita nak menzahirkan kesyukuran kita dengan macam-macam cara. Salah satunya mengambil gambar, posting hari raya dan sebagainya. Tapi perlu diingat tuan-tuan, kadang-kadang kita sememangnya kita perlu menjaga adab. Sambutan hari Aidilfitri ini jangan kita mengambil gambar atau posting hari raya di-upload dalam alam maya, dalam Facebook, dalam alam maya ini, gambar-gambar yang kurang sopan ataupun yang mendedahkan aurat ataupun yang melampaui batas, maka sepatutnya itu kita sedaya mungkin untuk elakkan. Ataupun tuan-tuan mengeluarkan kata-kata atau komen-komen yang tidak elok dalam Facebook dan sebagainya, dalam Instagram. Sedangkan tuan-tuan pada hari raya kita disunatkan untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Kegembiraan kita zahirkan dengan mengucapkan tahniah dengan kata-kata yang baik. Seperti yang saya sebut tadi, taqabbalallahu minna wa minka. Jangan kita komen benda-benda yang tidak elok pada hari raya. Nabi SAW ingatkan kita, kul khairan aw liyasmut. Bercakap baik ataupun kalau tidak mampu untuk bercakap baik, maka lebih baik kita diam. Itu antara benda-benda yang sepatutnya kita elakkan pada hari raya nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, marilah sama-sama kita mengamalkan cara sambutan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam yang telah saya sebutkan tadi, dan sedaya mungkin untuk kita elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang menyalahi sunnah, menyalahi Islam dalam kita berhari raya. Walaupun tuan-tuan sambutan hari raya pada tahun ini agak berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi kita masih lagi boleh menyambut Aidilfitri di rumah masing-masing, berkunjung di rumah ahli keluarga dan jiran tetangga yang dekat sahaja. Gunakan masa tersebut tuan-tuan untuk kita mengeratkan silaturahim sesama ahli keluarga kita. Dan bagi yang berjauhan barangkali, maka gunakan teknologi alam maya seperti telefon, Skype, live FB, Instagram untuk kita berhubung, bertanya khabar, untuk mengucapkan ucapan tahniah dan doa antara satu sama lain pada hari raya. Tapi perlu dijaga adab-adab dalam kita berhubungan tersebut supaya ia menepati syariat. Dan saya kira itu sahaja tuan-tuan untuk perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala ketelanjuran, kekurangan, terkasar bahasa yang menyinggung perasaan. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dalam bulan Ramadan ini, dan amalan kita juga pada bulan Syawal kelak, dan kita menyambut Syawal dalam penuh kegembiraan sebagai tanda kemenangan kita selepas berpuasa dan beribadah pada bulan Ramadan kelak, dalam bulan Ramadan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.